Asalnya tak ada kuadratik. Ada ke? Asalnya tak ada kot Rifah. Sebab anda. Asalnya tak ada. Sebab saya nak ajar konsep lain. Dan esok adalah soalan topical test yang bentuk soalan yang mungkin kamu tak biasa jumpa. Yang mungkin kamu tak jumpa lagi dalam tutorial, tak jumpa lagi dalam CamScore. Tapi konsep dia sama. Masih adalah equilibrium, masih guna I-stable, masih guna benda yang kamu patut guna. Formula semua sama. Cuma fikir sikit. Alright, sikit je. Saya ubah. Asyik. Wow, sebab saya rasa dia akan bermain lah kat situ. Alright. So kalau tak ada apa, kita move on. Ada soalan pasal ni? Saya rasa tak ada kuadratik esok. Kalau tak silap saya, masa saya buat tu rasa macam saya tak nak. Sebab saya rasa kamu pandai dah kuadratik. Cik, wah. Benda yang paling menipu. Okay. Kalau tak ada apa, kita nak masuk chapter 9. Kita nak masuk chapter 9. Ke nak soalan kuadratik? Okay. Alright. Chapter 9. Simple. Saya nak bincang untuk hari ni. Kita nak cuba habiskan sampai soalan 7 je. Okay. So along the way, kita akan bincang sedikit lah pasal theory of the rate of reaction. Your topic 9 is reaction kinetic. Kita ada dua subtopic, 9.1, 9.2. 9.1 semua pasal calculation. Dan good news, sama macam topik 8, soalan benda yang kamu baru belajar tak pernah ada dalam SPM, agak tak pernah jumpa kat SPM. So soalan akan senang. Okay, soalan akan senang, jangan risau. Soalan straightforward je, jangan buat careless. Okay, benda pertama yang kita nak tengok kat sini, apa tu rate? Okay, what is actually rate of reaction? Reaction kita tahulah dalam kimia, we always talk about reaction. What is actually rate over here? Okay, rate dalam bahasa Melayu, kadar. Okay, kadar. Kalau saya nak buat pertandingan makeup, okay, kita suruh Ain lawan makeup dengan Safia. So, kita lawan makeup. Salah satu kriteria adalah siapa boleh siap cepat. Supaya kelas pukul 8 kat college tak lambat lah, betul tak? So, siapa yang boleh bersiap cepat, kita lawan. Bila kita buat pertandingan lawan pasal kelajuan, alright, kita kena ukur satu benda, kita ukur masa. Kalau bila kita kata kadar selalunya, alright, kadar telur tu masak, kadar tembikai tu masak, kadar ayam masak merah tu masak. Alright, ayam tu kecil senang masak ke ayam tu besar senang masak? Macam mana kita nak kira benda tu senang masak atau susah nak masak? Kita akan ambil masa. So kadar, kawan sangat-sangat baik dia is time. Alright, sebab tu kita akan tengok dalam chapter ni, kita akan tengok masa adalah salah seorang kawan baik kita. Alright, masa. Kita nak tengok kadar tu adalah masa. Dan kalau saya kata ayam tu masak cepat. Okay, lapar pula kan? Ayam masak cepat. So bila ayam tu masak cepat, bermakna masa yang kamu ambil pendek. Setuju? Okay. Ayam tu masak cepat, so masa yang diambilkan tu sebenarnya pendek. Macam mana kamu nak kira ayam tu masak cepat? Sebab kamu akan ambil masa. Alright, ayam yang air masak 10 minit dah settle, dah siap. Dah masak, dah boleh makan, tak keluar darah dah. Okay, ayam yang misuang masak kena setengah jam. Tak pandai potong lah tu kan. So, masak cepat dengan masa pendek. Agree? Dan bila dia masak cepat, this will give rise to one conclusion which is rate tinggi. Kadar tu tinggi. Sebab apa? Sebab dia cepat masak. Benda tu cepat berlaku. So, kadar dia sangat tinggi. Vice versa. Kalau saya masak benda tu dan dia lambat nak masak. Bila dia lambat nak masak, bermakna masa yang saya ambil sangat lama. Sangat panjang. Okay, mungkin sejam, mungkin 2 jam kita nak masak ni. Alright, nak bagi lembut sungguh-sungguh ni. Hancur dah weh kalau masak ayam 2 jam. So, masak lambat, masa panjang. Dan bila dia lambat gila nak masak, kita akan kata kadar masak tu sangat rendah. Setuju? Okay, ni general thing pasal kadar. This is a very general thing pasal kadar, tak masuk pasal kimia lagi. Okay, nak masuk pasal kimia nanti. Next slide. So, bila time dengan kadar, dia adalah inversely proportional. Kalau kamu perasan, kadar tinggi, masa pendek. Kadar rendah, masa panjang. Bermakna saya boleh kata rate will be inversely proportional with time. Setuju? Bila benda tu laju,
Bila benda tu cepat masak, benda tu laju nak berlaku, masa dia sangat pendek, kadar dia sangat tinggi. Masa pendek, kadar tinggi. Masa panjang, kadar rendah. Okay? Lagi panjang masa kamu guna, benda tu ambil masa, lagi lama kamu ambil masa, bermakna kadar reaction tu lagi rendah. Okay, setuju yang ni? Rate inversely proportional with time. Itu kalau kita kira ayam masak merah lah. Okay, nak goreng ayam semua tu kita kira macam tu lah. Tapi kalau dalam kimia, what happen kalau dalam kimia? Bila dia adalah rate of reaction. Bila dalam kimia, rate, kita still setuju, rate kita akan kawan dengan masa. Okay, kita still setuju kat sini. Tapi reaction dalam kimia, kita nak kira guna apa? Kalau nak masak ayam, bolehlah saya kata ayam tu masak dalam masa berapa minit. Tapi kalau dalam kimia, saya mana nampak molekul tu masak ke tak masak? Betul? So apa yang kita nak judge dalam kimia? Kita akan tengok satu benda sahaja sayang. Change in concentration. Kita akan tengok change in concentration. Okay? Sebab dalam kimia, kita akan masuk ke pekatan untuk reaktan kamu. Kita akan masuk ke pekatan untuk reaktan kamu. So kamu mula dengan asid sangat banyak. Asid dengan base sangat banyak. Okay? Garam dengan air kosong. Contoh neutralization, acid, base, air, garam. So saya ada asid dengan base sangat banyak. Dan acid base saya, bila acid base saya dah start react, acid base saya akan start berkurang, garam dengan air saya akan terhasil. Setuju? Okay? Dan kita akan kata reaction tu jadi. Alright, dan kita akan kata reaction tu tengah berlaku sebab saya nampak acid base saya berkurang, lepas tu garam dengan air saya naik. So, reaction saya tengah berlaku. So, kita akan measure by using change in concentration. Okay? Change in concentration over time. Nak kira laju atau lambat dalam amali. Kadang-kadang kamu buat amali dalam lab pun macam tu lah. 2 jam boleh siap. Boleh siap awal lagi. Kadang-kadang 2 jam tu, separuh pun tak dan siap. Betul? Sebab amali hari tu laju, amali minggu satu lagi tu lambat. Dia boleh jadi macam tu. Right? So, your reaction rate adalah change in concentration over time. Change in concentration ada 2. Kita boleh tengok change in concentration of product and change in concentration of reactant. Okay? Dua-dua boleh diguna untuk kira kadar reaction. Why? Sebab kadang-kadang kita boleh nampak reaktan tu berkurang. Kita nampak reaktan tu berkurang. Contoh, kamu ada solid, kamu nak dissolve dalam air. So, kamu nampaklah solid, contoh gula lah. Alright, kamu ada gula yang solid tu. Alright, seketul-seketul, kamu masuk dalam air kosong, kamu kacau. So, mata kamu nampak tau. Solid gula tu, larut and eventually solid gula tu habis. Betul? Untuk yang tu, kita boleh guna untuk reactant. Kamu nampak, change untuk reactant adalah makin berkurang. So, bila solid gula kamu dah habis, kamu berhentikan masa. So, itulah masa dia. Tapi kadang-kadang, reaktan kamu tu adalah liquid. Kamu tak nampak. Betul? Tapi produk kamu solid. Produk kamu adalah solid. So, kamu akan nampak produk kamu akan bertambah. Kamu nampak solid tu terhasil. Ataupun kamu nampak perubahan color tu terhasil. Dia daripada colorless jadi orange. Daripada colorless jadi pink. Yang phenolphthalein. Daripada colorless jadi pink. So yang tu adalah produk kamu yang kamu nak tu terhasil. So dua-dua cara adalah untuk kira kadar. Dua-dua cara boleh digunakan untuk kira reaction kamu jadi atau tak jadi. Reaction kamu berlaku cepat atau lambat. Sama ada kita tengok reactant tu semakin berkurang ataupun kita tengok produk semakin bertambah. Dua-dua boleh digunakan untuk kira kadar amali kamu. Okay, setuju? Kenapa kadang-kadang produk lagi senang nak tengok, kadang-kadang reactant lagi senang nak tengok. Depends lah reaction apa. Okay? So, kita boleh ada dua-dua. You have your D product over reactant, kita boleh ada D reactant over product. Okay. Kalau reaction saya sekarang adalah A kepada B. Cara nak tulis rate, macam kita setuju kat atas, rate boleh ditentukan by looking at reactant, your reactant. So, rate boleh guna positif D A dt. Sebelum saya sambung. Kenapa mesti dA dt? Sebab change. Belajar kat SPM. Differentiation. Pernah dengar benda ni? Matrik belajar ke? Matematik. Differentiation. Okay? So change kat sini kita akan guna D.
concentration bermakna dia mesti square bracket. Sebab tu cara saya tulis adalah D square bracket concentration A. Time pun sama, time mesti adalah change in time DT. So DT mesti. Okay, sebelum saya move on, kenapa positif? Sebab, negatif. Bukan nak beritahu saya. Negatif. Kenapa negatif? Sebab dia reactant. Ingat kita pernah bincang dalam topik sebelum ni, topik 8. Negatif sebab reactant berkurang. Reason yang sama, negatif sebab reactant berkurang. So, that is the rate untuk reactant A. Apa jadi kalau dia produk B? Kalau dia adalah produk B, cara kita kira kadar sama, saya boleh ambil rate sama dengan positif D concentration B over DT. Beza kat mana? Beza pada positif. Kenapa positif? Sebab dia adalah produk. Produk kena bertambah dalam reaction kamu. Okay? Konsep tu, cara nak tulis formula sama masih adalah D concentration over DT. Good news kat sini adalah chapter ni kita takkan tengok benda lain. Kita takkan tengok pressure, kita takkan tengok number of mole, kita takkan tengok volume, kita takkan tengok whatsoever, kita takkan tengok. Kita tengok satu benda je. Concentration. So dengan kata lain, formula kamu forever adalah rate equals to positive atau negative change in concentration. Mesti like this. Sebab tu dalam definition untuk rate of reaction, kalau siapa yang dah jawab, ayat kamu adalah change in concentration of product or reactant over time. Mesti adalah change in concentration. Okay, setuju? Dan kalau setuju, last thing before we move on, rate kat sini sama juga dengan cara saya tulis. Kalau rate sama dengan negatif dA dt dan rate sama dengan positif dB dt, bermakna rate kita boleh sama dengan negatif dA over dt sebab reactant sama dengan positif dB dt. Saya rasa dari segi matematik kamu akan setuju. Kamu nampak je matematik dia sama dengan. Okay, rate sama dengan negatif dA dt dah diberi. Rate sama dengan positif positif dB dt. So, dia akan jadi sama dengan kat sini. Okay. Kenapa sama dengan? Sayang, depa reactant dengan produk tu duduk dalam bika yang sama. Kalau A saya berkurang, kalau A saya tengah berkurang, dia nak jadi apa weh? Dia jadilah B. Betul tak? So, kadar A berkurang, fikir macam tu je. Semakin A saya berkurang, B saya akan semakin bertambah lah. Right? Sebab A saya nak jadi apa? A saya jadi B lah. Nak jadi apa lagi? Dalam bika tu boleh jadi tu je. Tu je lah reaction kamu. So, banyak mana reactant kamu habis, banyak tu lah produk kamu akan terhasil. Agree? Alright? Dan tengok kat sini sayang, kita tak ada operasi matematik. Diorang adalah sama dengan. Diorang adalah sama dengan. Okay? So, salah satu benda yang saya akan insist untuk chapter ni, selain daripada concentration, adalah simbol sama dengan tu. Saya tak ada tambah atau tolak kat sini. Diorang adalah sama kepada satu sama lain. Semakin reaktan kamu berkurang, semakin produk kamu bertambah. Ingat yang tu, logik je. Okay? Boleh? Setuju ke setakat ni? Are we still together guys? Ni konsep asas dia lah. Ni konsep asas dia. Okay? Sama dengan tu. Sangat penting. Next, sebelum saya move on kepada soalan, ada satu benda yang sangat-sangat penting dalam chapter ni adalah unit. Obviously, kenapa dia sangat penting? Jawapan akhir yang betul dengan unit yang salah tak dapat mark up. Macam biasa. Okay? So, unit adalah benda yang sangat penting dan ni adalah salah satu keadaan yang di mana unit tu tidak tetap. Jahat kita buat unit tu tidak tetap. Sebab rate saya sekarang sama macam tadi, rate saya sekarang adalah negatif dA dt ataupun positif dB dt. Okay? So, unit untuk rate yang kita nak fokus adalah unit untuk depa lah. Depa semua ni sama lah. Okay?
So unit untuk diorang sekarang adalah apa? Tengok logik. Rate adalah concentration over time. Concentration, satu dunia tahu concentration adalah molar. Molar M besar ataupun mole per liter ataupun mole per decimeter cube. Antara tiga yang saya bagi. Siapa yang tengok video YouTube, dia akan perasan unit yang saya bagi kat video YouTube, saya hanya tulis molar time -1, mole per liter time -1 ataupun mole per decimeter cube time -1. Setuju? Dan saya tak bagi tahu time tu apa. Sebab dalam soalan yang akan tentukan unit akhir kamu apa. So berhati-hati. Kat situlah trap yang budak akan selalu salah. Siapa yang dah buat soalan tutorial, kamu akan selalu jumpa. Setuju? Dalam soalan tutorial yang kita bincang nanti pun sama, banyak gila MS-1. Buat chem score nanti pun percayalah, banyak gila MS-1. Kenapa selalu dalam kimia adalah M-second -1? Sebab reaction kimia selalu laju. Kalau kamu buat kat lab pun kamu tuan-tuan dia jadi. Betul? Hang tekan stopwatch pun tak ada nak tekan berhenti, benda tu dah jadi dah. Tu reaction kimia. Alright, lain lah kalau hang ambil bio. Okay, hampa ambil bio kan. Kadang-kadang bio tu kamu buat, kamu kena tunggu next week. Datang balik, tengok balik benda tu jadi ke tak. Alright, tu bio. Alright, so kita ada amali, kita boleh ada reaction yang mungkin kamu buat minggu ni, kamu kena tinggal, kamu kena balik next week, baru kamu tengok dia jadi ke tak. Sebab tu time boleh jadi macam-macam unit. Dia boleh jadi second. Alright, kalau dia laju dia boleh jadi second. Dia boleh jadi minute, dia boleh jadi hour, dia boleh jadi day, week, apa lagi hang nak, year dan semua. Semua yang saya bagi kat depan ni adalah semua yang pernah keluar. Kamu selalu jumpa MS-1. Tak bermakna MS-1 akan keluar dalam final. Faham maksud saya? Dia boleh jadi molar day -1. Sebab macam eksperimen bio kamu buat minggu ni, kamu balik next week baru nak tengok result. Takkan saya nak kira second weh. Berapa juta second hang nak bagi. Betul? So akan ada reaction yang mungkin hang kena tunggu 2 hari. So value masa yang paling sesuai untuk kamu kira adalah berapa hari. So guna day. Akan ada amali kimia yang mungkin ambil minute. So saya guna minute. Sebab reaction tu mungkin ambil 5 minit, 6 minit, 10 minit. Takkan saya nak kira saat, berapa kali jam saat tu nak pusing. Betul? Alright? So unit kat sini, unit time kat sini adalah yang paling crucial. Dan if you look at it, saya hanya fokus pada time. Sebab dia mesti concentration ke atas. See that? Dan concentration paling senang, M. Dan make sure M hang adalah M huruf besar. Kalau tak, saya hantar balik tadika. Belajar tulis M huruf besar. Tahu? So, saya tak kisah sangat M tu nak guna dalam molar, mole per liter, mole per decimeter. Saya rasa M huruf besar tu yang paling senang lah. Alright, belajarlah tulis huruf besar tu. Okay, so adik pegang tangan. Adik yang duduk kat tadika tu. Okay, dia boleh tulis dengan elok kot. So, M huruf besar, belakang tu kamu kena fokus. Siapa duduk belakang? Dan nak tengok macam mana? Tengok soalan. Alright, cari unit masa dalam soalan. Again, kita tak pernah bagi budak teka. Buka mata kamu. Alright, yang pakai spek kalau terasa tak nampak, beli satu spek lagi, letak lagi atas tu. Okay. So, jahat gila aku. Alright, sorry guys, I'm sorry. Not being racist or anything. Tak ada masalah anda pakai spek. Alright, family saya semua pakai spek, jangan risau. Saya pun pakai juga masa drive. So, that is your time over that. Berhati-hati. Guys, saya insist sangat-sangat dah. Saya tak nak kamu kira betul dan salah sebab unit. Get it? Saya tak suka. Hang dah kira punyalah betul semua. Sekali jawapan akhir salah. Nyampar aku. Okay? So, tengok masa. Tak perlu teka, buka mata, baca soalan, tengok masa dalam soalan tu apa. Ambil je unit masa tu. Make sense? Alright? Jangan terbiasa dengan MS-1. Saya tahu. Ingatlah, soalan tutur mungkin 10 soalan adalah second. Keluar dalam exam, 1 soalan tu adalah minute. Hang habis dah. Alright? And bear that in mind, that is our job. We always do that.
Betul, Ai? Alright, we always do that. Ai, duk ngunyah apa weh? Aku dah lapar. Okay. Next thing yang kita nak masuk, sebelum saya masuk average dengan instantaneous, saya nak tengok dulu differential antara yang favorite akan keluar dalam final kamu. So kita nak tengok rate differential equation. This is the part 2 video kalau untuk siapa yang dah tengok. Nama lain untuk differential rate equation. Jarang guna tapi boleh digunakan. So make sure ada. Saya tak pasti dan nota kamu ada ke tak. Kalau tak ada tulislah. Nama lain untuk differential rate equation adalah rate expression. And sayang, they are exactly the same thing. Kalau soalan cakap write rate expression, benda yang sama. Write differential rate equation, benda yang sama. So jangan tertipu dengan perkataan tu. Okay? Jangan duk kata apa tu rate expression. Sama. Okay? Sama. Dan yang paling penting dalam rate expression ataupun differential rate equation adalah simbol positif negatif anda dan juga stoichiometry. Kita tengok one by one. First and foremost kat sini adalah reactant. Everybody knows that. Before arrow adalah reactant. So kalau reactant kita akan guna simbol negatif. Dan kat sini after arrow adalah product. Standard. Just nak ingatkan balik sahaja. That is your positive. Cara nak tulis sentiasa mula dengan perkataan rate. Saya tak nak siapa-siapa mula dengan sama dengan. Untuk siapa-siapa yang dah buat, check jawapan anda. Semua jawapan kamu kena mula dengan perkataan rate sama dengan apa. Rate equals to, I start off with my reactant. My reactant over here is I minus. Tak ada, semua ratio 1. So I start off with negative D concentration I minus square bracket over dt. Sama dengan negative D concentration OCl minus over dt. Sama dengan positive D concentration Cl minus over dt. Sama dengan positive D OI minus over dt. Okay, ada jawapannya? Small thing, tiny thing yang kamu sebelum ni tak pernah rasa kisah pun dengan simbol tu adalah semua is equal to each other. First thing. Semua adalah sama dengan antara satu sama lain. Dengan kata lain kat sini kita tak ada operasi matematik. Sebab tu dia orang dipanggil sebagai rate expression. Dia bukan equation. Sebab dia tak ada operasi matematik. Okay? Dia adalah sama dengan. Okay? Dia tak ada tambah dan tolak kat sini. The negative and positive. Saya guna perkataan negative positive ya. Saya tak guna perkataan tambah tolak. The negative and positive over here represent reactant and product. It only represent concentration tu akan bertambah atau concentration tu akan berkurang. Okay? Setuju setakat ni? Last but not least, very small thing, but as always, semua orang adalah square bracket. Macam biasa, sebelum ni hang tak pernah kisah pun jenis bracket dalam hidup hampa tu adalah apa. Tapi kat sini, kamu kena start kisah lah. Semua orang guna square bracket. Okay? Untuk melambangkan change in concentration. Setuju yang ni? Okay. Kalau setuju, next thing. Saya ada jawapan bentuk lain. Cuba tengok jawapan yang saya nak bagi ni betul ke tak. Kalau jawapan yang saya bagi sekarang adalah like this. Okay. Kamu boleh tengok, tak salin pun tak apa. Salin pun tak apa, ikutlah hang. If my answer right now given is this. Soalan saya, jawapan yang saya tulis kat bawah tu betul atau salah? Yes or no? Chicken? Chicken dah hilang jadi. Oh ada. Takut tak tunjuk kadang-kadang saya tak tahu jadi apa. Okay. Alright. Thank you. Jawapan betul. Alright. Jawapan dia betul sebab satu je reason dia. Sebab semua orang kat sini adalah sama dengan. Okay. So saya guna contoh yang sangat senang. Kalau rate saya sama dengan A, sama dengan B, sama dengan C. Sama je dengan kalau saya tulis rate saya sama dengan B, sama dengan A, sama dengan C. Right? Okay. Dan siapa kata negatif mesti duduk kiri? Tak ada siapa kata. Saya tak pernah cakap negatif duduk kiri. Saya hanya cakap negatif melambangkan dia reactant. So nak tengok siapa reactant atau produk,
this reactant, this product. Nampak? Alright. Jangan baca dari kiri kanan. Baca guna simbol positif, negatif. And of course sayang dalam exam tak payahlah buat hidup hang terbalik. Tak payah buat hidup kita susah. Lepas tu hang salah. Tak payah. Kita still akan tulis dari kiri ke kanan. Alright. Cuma berhati-hati kalau soalan bagi rate differential equation. We'll look at that. Don't worry. Set the examples question. Alright. Untuk 1B, saya nak jawapan. Arisha? Arisha ke? Ya, Arisha. Negatif 1/3 di rate sama dengan Bau aku dah. Rate? negatif 1/3 di concentration O2 per dt sama dengan positif 1/2 di concentration O3 per dt. Okay. Alright, thank you. Apa yang Arisha cakap ni betul, tapi kalau kamu tengok YouTube, cara saya tulis, saya tambah bracket. Saya tambah bracket bukan apa? Untuk nak tunjuk calculation kamu je sebenarnya. 1/3 adalah darab dengan semua orang, 1/2 adalah darab dengan semua orang. Okay? Sebab kadang-kadang kalau kita tak letak bracket, hanya ingatkan 1/3 tu darab concentration ke atas je. So bracket ni saya letak untuk hidup kamu lebih senang lah. Dan positif, negatif semua kita tak nak bincang dah, semua dah tahu dah. Make sure mula dengan rate. Yang kita nak bincang kat sini adalah 1/3 dan 1/2. So dalam chapter 8, stoichiometry jadi kuasa. Betul? Dekat chapter ni, stoichiometry jadi 1/. Okay, kalau 3 bermakna dia akan jadi 1/3. Kalau 2 bermakna dia akan jadi 1/2. Itu sahaja beza dia. Alright, kenapa jadi 1/, kita akan bincang next year. Sekarang kamu hanya tulis je. Okay, so dia akan jadi 1/3, dia akan jadi 1/2 kat sini. Sangat senang. Therefore, balance equation is very important. Okay, equation yang balance sangat-sangat penting. Okay, Roman 3 kat sini. Aisyah? Aisyah? Roman 3 rate sama dengan 1/4 Rate sama dengan 1/4 terus. negatif 1/4 dalam kurungan D concentration NH3 per dt sama dengan negatif 1/5 kurungan D concentration O2 per dt sama dengan positif 1/4 kurungan D concentration NO per dt sama dengan positif 1/6 kurungan D concentration H2O per dt. Thank you. Thank you. Alright, setuju kawan-kawan lain? Alright, so berhati-hati kat kat dua benda je. Tiga benda. Alang-alang nak cakap semua. Sama dengan, sekali lagi, benda yang saya insist. Benda kedua, simbol. Bila masa negatif, bila masa positif. Ingat ya, simbol positif negatif bukan menunjukkan integer. Simbol positif negatif menunjukkan dia reactant atau produk. Last but not least, ratio. Ratio jadi 1/. Ratio jadi 1/. Okay. Soalan extra sikit. One more question. Apa jadi kalau equation saya adalah saya nak rate differential equation. Sangat pendek. 2 saat je boleh dapat. Lampau 2 saat.
Dah. Rashida guna phone ke? Okay guys, tulis nampak ke? Jelas, kecil, boleh. Alright. Dah. Dan stop dah. Dah. Okay, Fatihah jawapan? Rate sama dengan negatif D concentration H2O over dt sama dengan plus D concentration H2 over dt sama dengan plus 2 concentration O2 over dt. Okay. Good. Konsep yang kita belajar tadi, just one moment ago. So kita tahu kat sini koefisien akan jadi 1 per. So bila yang ni dia akan jadi 1/1, yang ni dia akan jadi 1/1, yang ni dia akan jadi 1/1/2. Matematik. Bila 1 per apa-apa pecahan, 1/1/2 dia akan terbalik lah. 1/2 tu akan terbalik jadi 2/1. 2/1 bersamaan dengan 2. See that? So kadang-kadang saya ajar budak saya, kalau kamu tak nampak sangat pecahan tu, kamu buat macam ni. Do like this. Ada equation kan? Hang conteng kat atas equation tu siap-siap. So bila 1/1/1/1/1 dia patut jadi value apa dah. So bila kamu tulis rate differential equation tu, kamu ambil je value yang kamu dah kira. Alright, yang kamu dah 1 per kan. Hang conteng je bodoh-bodoh kat atas tu. Tak ada masalah. Okay, senang. Berhati-hati dengan stoichiometry. Especially stoichiometry dia adalah pecahan. Okay. Alright, question? Senang? Alright. Senang, soalan jenis kedua. Dia bagi rate differential equation, dia minta equation. Soalan macam ni lagi best lah. Sebab calculation kamu akan lepas kamu dapat equation. Dengan kata lain, equation hang salah dari awal, calculation hang bye-bye dah kat bawah tu. Okay, equation hang kena betul dari awal. So dia bagi rate differential equation, that is my rate differential equation. Dia dah bagi. So daripada sini saya kena tulis equation dia. Step 1. Bukan jawab. Step 1. Cari positif negatif. Alright, soalan ni dia buat jahat. Dia tak bagi positif negatif. Dia bagi negatif, lepas tu dia tak bagi apa-apa simbol. Dan bila dia tak bagi apa-apa simbol, sepatutnya adalah positif lah. Sayang, soalan boleh bagi macam ni. Hang tak boleh bagi jawapan macam ni. Jawapan kamu wajib kena ada positif, negatif. Okay? So, first thing, that is the first thing. Second thing, tentukan dulu. Bila dia negatif, dia adalah reactant. Tulis yang ni, conteng dulu. Yang ni adalah produk, yang ni adalah produk. Buat cara ni. Lepas dah tentukan semua orang, siapa reactant, siapa produk, baru start tulis. Okay, baru start tulis. Saya mula dengan reactant. As always, kita sentiasa mula dengan reactant. Reactant saya adalah N2O5. Berapa biji? 2. 1/2, kita tahu dia akan dijadikan pecahan, so kita akan ambil nombor bawah, 2. So dia akan jadi 2, N2O5, gas. Kenapa gas? N2O5 tu kita jumpa banyak kali dah weh kat chapter 8. Gila-gila banyak kali dah. Alright, so that is your gas. Reaction, habis pada reactant sebab tinggal produk je. So produk pertama adalah 1/4 DNO2, bermakna 4NO2 gas. Setuju? Last but not least, produk satu lagi. Positif 1/1, tak ada pecahan. DO2 bermakna tambah O2 gas. 1. Betul? So step 1. Tak semestinya baca dari kiri ke kanan. Step 1 adalah bulatkan semua positif negatif kamu. Tentukan terlebih dahulu siapa adalah produk, siapa adalah reactant. Agree? Alright. So next, extra question sikit untuk soalan bentuk ni. Kalau saya ada equation like this.
Salin soalan dan saya nak equation dia. Semua orang guess dalam tu. Alright, bila kamu tulis equation kamu kena ada fasa. Saya bagi unknown kan. So semua adalah guess kat situ. Cuba. Buat satu-satu. Make sure kamu hanya tentukan terlebih dahulu siapa produk, siapa reactant. Yang tu yang paling penting. Belum. Okay, dah. Dan hari ni orang yang menang lucky draw adalah mari ni equation 3A tambah 3A tambah 1/3B. Guess ya. Fasa kena ada ya sayang. Equation fasa kena ada. Lagi? Produk dia Oh, produk dia. Menghasilkan. menghasilkan 2X gas tambah 1/2Y gas. Kelas, setuju? Okay, betul? So kita masih fokus kepada benda yang sangat simple. Tengok pada positif negatif. Pakcik ni sekarang adalah reactant. Tentukan dulu, tulis ni reactant. Supaya kamu nampak okay, reactant kena jadi siapa, produk kena jadi siapa. Masa tulis tu kamu tengok ratio. Okay, kalau rasa pening kamu tulis siap-siap kat ratio kat atas pun boleh. 1/3 bermakna 3. 1/2 bermakna 2. 3 bermakna 1/3. 2 bermakna 1/2. Conteng siap-siap kat atas pun tak apa. Lepas tu baru tulis. Alright, lepas tu baru tulis. Okay, kalau okay, one more question. Challenging sikit lah. Okay, one more question. Kalau rate yang saya ada sekarang, soalan last untuk bentuk ni. Sekali lagi saya bagi unknown, so semua orang guess.
Sekejap. Nampak ada yang dah siap. Syahira. Syahira, profile picture hang adalah orang yang duduk tidur dengan selimut tutup sampai kat hidung. Tukar lah weh. Saya daripada tak ngantuk tengok pun saya rasa ngantuk. Saya ingat dia. Profile picture pun bisa nak kacau. Tak guna. Gunalah BTS ke K-pop ke apa. Apa benda selalu sekarang ni? Tak tahu apa. Blackpink. Apa? Blackpink. Blackpink, yeah. Do you guys understand Korean? Sikit-sikit lah. So your Korean is better than your English right now. Macam tu lah. Wow. So we should take out Malaysian University English test. We should change MUET to Malaysian University Korean test. Then I think my student will get band 6. So it's not your problem. It's definitely our problem that we are not changing with the generation, right? So uni tak patut ajar dalam English. Uni patut ajar dalam Korea. Betul tak Rifah? Baru hang fall flat. Dah. Patutlah kita yang tak score. Dah. Main. Syaira jawapan. Saya cuba. Ya, cuba. 1/2 Y plus 3X error 2W plus plus 4/3 W Z. Guess. Kelas 7? Ain kata no, Fatihah kata no, Nurin tak setuju kat mana Nurin? Dekat X tu dia jadi 2/3. Nurin kata X tu adalah 2/3 X. Lagi Nurin? Tu je. Ain, betul dah? Dekat Z tu, Oh, kat Z. dekat Z tu, Z. Z jadi apa Nurin? Dia 3/2. 3/2. Thank you. Alright. Sebab daripada equation, semua orang akan jadi 1/. So kat sini akan terbalik lah. Kita nak buang 1/. tu. So 1/2 akan tinggal jadi 2. 3/2, lepas buang terbalikkan daripada 1/, dia akan jadi 2/3. Setuju? 2 akan jadi 1/2. Okay, 2/3 akan jadi 3/2. Nampak? Kita main dengan nombor je kat sini sayang. Kita main dengan nombor 1/, sahaja. Okay, kita 1/, baliklah mereka. Alright, kalau tadi kita 1/, sekarang kita 1/, juga. Kita 1/, balik dia orang supaya kamu terbalikkan dia orang. Okay, nak senang kamu fikir macam tu. Saya nak 1/, balik dia orang. Alright, 1/, balik dia orang. Akan jadi jawapan lah. Nampak? Alright, dia cerita 1/, je. Okay. Alright, check balik jawapan kamu Syairah. Okay. Question? So, dua bentuk soalan. Satu, dia bagi equation. Kita tulis rate differential. Satu lagi, dia bagi rate differential equation. Kita tulis equation. Dan saya rasa yang paling penting adalah tak semestinya dari kiri ke kanan, kita tengok simbol. Sebab semua adalah sama dengan. So, mesti adalah fokus pada simbol untuk tentukan dia reactant atau produk. Berhati-hati, especially kalau ada objektif nanti. Okay? Tolong baca, orang bagi penuh macam ni, baca dari kiri sampai kanan habis dulu, baru jawab. Apa masalah orang bagi 20 perkataan, hampa baca separuh, hampa nak jawab dah. Tu masalah dia. Alright, orang Korea ajar macam tu kot dah.
I'm not a big fan of Korean. I would say I'm not even a fan of Korean. Saya tak suka, salah satu reason adalah saya tak faham. Alright, my English is not good, my BM is not good, my Chinese is horrible, and nak belajar Korea, thank you, no thanks. Satu lah. Kedua, saya pernah tengok dulu zaman-zaman dulu masa saya student, kawan-kawan saya duk tengok kan, and I realised that it's the same story plot tapi orang tukar muka. Oops. It's the same story, man. Ending dia sama. Alright, it's just the same story tapi tukar orang. Tak sama. Tak sama. Tak sama. juga, Miss. Alright, try to influence me like how I influence you to love chemistry. Change me. Alright. Itu salah satu reason lah. Dan kadang-kadang saya tak boleh nak cang weh sebab saya rasa muka dia semua sama. Macam keluar dengan mak ayah yang sama. I'm like, orang lain kau? I'm like, they look the same, man. Okay, yang tu adalah antara salah satu reason lah. Okay. Saya rasa English saya pun kalau nak belajar, saya rasa saya patut belajar Cina kot. Cina saya pun, BM saya lagi bagus daripada Chinese. So, nak belajar Korea rasa macam bersalah pula kat nenek moyang saya kan. Alright. So, kita nak masuk calculation. Alright. BM mampu baik dah, so tak apa boleh belajar Korea. So, for the reaction, A plus B, you got C plus 2D. So, write the initial rate. The initial rate of D, dA, negative dA dt sama dengan ni. So, first and foremost, kita keluarkan dulu apa yang dia bagi. Soalan dah bagi negative dA dt. Soalan ni antara soalan yang senang lah. Kita mula dulu dengan soalan yang senang. 2.6 darab 10 kuasa negatif 2. Saya suka tulis dengan unit sekali. Sebab unit adalah benda yang penting dalam chapter ni. So, kita akan ambil dengan unit sekali. Supaya kamu boleh nampak unit saya sekarang masa. Saya tak payah tengok unit semua orang pun. Saya akan tengok unit masa tu apa. Yang tu je yang penting. Alright? Sebab depan mesti concentration dah. Alright? Kita nak tengok masa tu je. And question asking for what? Question asking for what is the value of D concentration B dt. This is the simplest question ever that can exist in your life. Alright? Soalan macam ni tak keluar exam weh. Jangan risau. Senang sangat. Apa kelas keluar soalan macam ni? Okay, over here. Dalam equation yang kamu ada, tak perlu tengok semua orang. Sebab tu saya mula soalan ni, saya tak minta kamu tulis rate differential equation. Dan saya tak nak kamu tulis pun. Bazir masa. Buat apa? Alright? Saya nak kamu tengok satu benda je. Daripada balance equation, fokus pada benda yang kamu dah ada dan benda yang kamu nak. Only two things. What you have, what you want. That's it. I have A, I focus at A. I want B, I look at B. Alright? So this is what I have, A. This is what I want, B. Then kamu akan start jawab from equation. Alright? Daripada equation, their ratio adalah 1 dan 2. So from equation, A adalah negative dA over dt. Satu je kan? Satu. Untuk B adalah 2. So masih adalah reactant equals to negative 1 over 2 concentration dB over dt. Okay. Alright. So this is what from equation. Satu markah. Tak buat apa weh. Hang tengok equation, hang tulis balik. Satu je syarat dia. Tulis orang yang betul. Dan orang yang betul tu adalah orang yang kita nak dengan orang yang kita ada. And then masukkan value. What you have is negative dA dt. So negative dA dt. Value tu, negative dA dt adalah bersamaan dengan 2.6 darab 10 kuasa negatif 2. Okay? Benda yang kamu nak, look at the things that you want. I want negative dB dt. I only want negative dB dt. We only want negative dB dt. 1/2 kita nak tak? Kita tak nak. So, step ni boleh skip kalau kamu dah pandai. Kalau tak pandai, tulis je. Kita kumpulkan benda yang saya nak dengan benda yang saya tak nak tu duduk kiri kanan. Benda pecahan yang saya tak nak letak kat luar. Benda yang saya nak masukkan dalam kurungan. So, sekarang dia akan jadi benda yang duduk dalam kurungan ni adalah benda yang saya nak. Negative dB dt. Negative dB dt. Setuju? Okay. So, matematik.
Matematik kat sini 1 per bawa ke sebelah. 1 per 2 bawa ke sebelah. Jadi apa? Alright. Dia akan jadi darab 2. Okay. Kat sini kalau kamu nak saya conteng sikit kat sini darab tau. So bawa ke sebelah dia akan jadi matematik dia. Ni satu-satunya kali saya akan tunjuk detail macam ni weh. Lepas ni saya tak tunjuk dah. So negatif dB dt yang saya nak akan sama dengan 2.6 darab 10 kuasa negatif 2 bahagi 1 per 2. Bahagi 1 per 2 bermakna kamu tekanlah sama ada kamu tekan bahagi 0.5 ataupun darab 2 sama je. Okay. Dan kamu akan dapat jawapan kamu negatif dB dt. Jawapan berapa Ain? 0.052 ms negatif 1. ms negatif 1. Alright Ain, kenapa ms negatif 1? Sebab tadi dekat A from equation dia punya unit ms negatif 1. Sebab tadi kat A, unit untuk time adalah second. So dia mesti akan jadi molar second negatif 1. Okay, jawapan Ain dia bagi dalam bentuk 0.0052 ataupun senang 5.2 darab 10 kuasa negatif 2. Dua-dua jawapan saya terima. Okay, setuju setakat ni? Sebelum saya move on, jawapan akhir kamu ada dua benda saya nak mohon kamu check. Benda pertama, of course, unit. Unit salah, tak dapat markah. Tu benda pertama. Benda kedua, negatif ini. Negatif atau positif lah. Negatif atau positif. Negatif atau positif bukan duduk pada value. Negatif atau positif duduk pada formula. Setiap kali, dengan jujur setiap kali kamu tulis D concentration DT. Every single time bila kamu tulis pacik ni, depan tu kena ada positif atau negatif. Wajib. Tak kisah positif atau negatif, depends pada soalan. Setiap kali kamu tulis D concentration DT, depan tu mesti kena ada positif atau negatif. Jangan hilangkan. Alright? Itu tips saya. Itu dua benda yang kamu kena check kat jawapan akhir. Sebab kalau tak ada positif negatif ni, kita tak terima tau. Sebab soalan tanya. Soalan tanya ya. Soalan tanya. Okay? Make sense? Alright? Dan soalan senang macam ni, like I said, it won't come out in your exam. We always make your life hard. That is my job. Okay? So, yeah, you also always make my life hard by not doing it well and etc. Tak adalah. Apa baik je. Apa baik je. So, soalan akan keluar dalam bentuk like this. Ayat. Dan kamu tak minat. Okay? Ada satu cara, kalau kamu tak minat ayat, kita tengok terus equation. First and foremost, bila keluar soalan macam ni, baca dulu dan keluarkan apa yang soalan bagi. Soalan bagi rate of formation of water from the reaction is this. Kalau kamu faham perkataan formation, kamu tahu dah water saya mesti positif. Kalau tak suka teacher, bukan Korea, saya tak faham English apa tu. So what do we do? Look at equation. Cari water duduk kat mana? Water duduk di sini. Water duduk di produk, nampak arrow? So dia duduk selepas arrow, bermakna dia produk. Dan bila dia produk, kita tahu dia positif. Kenapa saya nak tahu dia positif atau negatif? Like I said, setiap kali saya tulis D concentration DT, kat depan tu saya kena ada positif atau negatif. So kamu kena tahu dia positif atau negatif. Keluarkan dulu apa yang dia bagi. So apa yang soalan bagi adalah positif DH2O DT, formation of H2O is 0.035 unit. Sekali lagi. Okay. Kadang-kadang soalan tutor ni yang buat salah kat exam nanti. Shit.ms negative 1 bila nak pandai budak aku. Where we are? Next. Benda yang next adalah what is the rate of H2O2 being reacted? Sekali lagi, kalau kamu baca English, reacted bermakna dia mesti reactant. Bila dia reactant, dia sepatutnya negatif lah. Samalah kalau Rifa tak faham English, kita tengok equation lah. H2O2. H2O2 duduk di sebelum arrow, bermakna dia adalah reactant. So bila reactant, dia kena negatif. So benda yang saya nak sekarang adalah negatif. Benda yang kita nak adalah negatif D
H2O2 dt. This is what I want. So macam biasa, dua benda. Alright, two things. Very same two things. What you have, what you want. Dua benda. Dalam equation pun sama, kita hanya fokus pada dua benda ini sahaja. Ada equation, you highlight what you have. What I have is water. What I want is H2O2. Buka mata, highlight betul-betul. And their relationship adalah 5, 8. Okay? First and foremost, sebelum saya sambung, perasan tak value yang soalan bagi dengan benda yang soalan nak, kita tak pernah ambil kira pasal pecahan. A bit of big tips. Benda yang soalan bagi dan benda yang soalan nak, kita tak pernah ambil kira pecahan dia berapa. Sebab kita tak nak pun. Alright? Bila masa nak guna pecahan, kita nak hubung kait antara diorang. Berapa H2O2 akan hasilkan berapa H2O. Kita nak buat matematik. Sebab tu kita ambil ratio diorang, 5 dan 8 tu. Okay? So pecahan tu kita guna untuk selesaikan soalan sahaja. Kita tak nak pun pecahan tu. So berhati-hati. So macam biasa, from equation. So from equation, saya suka tulis benda yang saya nak duduk di sebelah kiri. Supaya matematik kamu senang. Benda yang saya nak adalah H2O2, saya tulis H2O2 duduk. Positif 1/5 D H2O2 over dt equals to negatif, benda yang saya ada, negatif 1/8 bracket D H2O dt. And always keluarkan ataupun asingkan benda yang saya nak dengan benda yang saya tak nak. Pecahan kita letak tepi. So pecahan saya tak nak, 1/5 bracket benda yang saya nak adalah positif D H2O2 dt. This is what I want. Put it aside. Okay? Equals to 1/8 negative D H2O dt. This is what I have. Matematik, ganti je. Positif D H2O dt. Sorry? Dekat reactant tu kan, 1/5 positif ke negatif? Oh my god, saya terbalik. Thank you, Rifa. Diam je yang lain tu. Orang ajak je. H2O kat sini negatif, kat sini negatif, kat sini positif. Thank you. Apa diam je nak? Kau penuh dengan apa? Saya kadang-kadang, saya fikir ke depan dah tau. Benda yang saya tulis tu, otak saya duk fikir benda yang saya nak cakap next dah. Apa betul kan lah kalau nampak salah tu? Thank you, Rifa. Means that you still understand English and BM very well. Good. So, you guys memang tengok yang lain tu. Diam je 16-17 orang tu. Alright. So you have your negative and positive over here yang kamu nak. So tengok benda yang kamu ada, benda yang saya ada, positif DH2O dt sama dengan 0.035. Masuk kat mana? Masuk kat positif DH2O dt. Ganti masuk dalam tu. So dia akan jadi sama dengan 1/8 darab 0.035. Settle kan? Alright. Tapi semua ni adalah bersamaan dengan 1/5 negatif D H2O dt. So 1/5 tu saya still tak nak tau. 1/5 tu kita still tak nak. Sebab yang saya nak hanya adalah negatif D H2O2 dt. I only want this thing. I only want this thing. Okay? Solve it. So kamu akan dapat negatif D H2O2 dt. Cheslin, mic dah okey ke? Ke tertekan? Okay. Equals to jawapan. Okay. Rashida? Jawapan? Rashida?
Sudah mic dah okay. Line dah okay. Laili? Tak tahu tidak. 0.0219. Unit? Unit MS -1. Jawapan betul. Confidence sikit. 0.0219. Alright, Laili dapat 0.0219 MS negatif 1. Setuju kelas? Okay. Cara dia adalah sentiasa tengok betul-betul apa yang kamu ada dan apa yang kamu nak. Fokus hanya pada benda yang kamu ada, substitute masuk dan cari benda yang kamu nak. Most of the time pecahan-pecahan tu kita tak nak. Selesaikan pecahan-pecahan tu. Itu je. Okay? Make sense? Senang? Alright, saya ajar satu persatu sebab benda ni sangat senang. Saya tak nak siapa-siapa buat salah. Benda ni kalau keluar, yang ni lagi senang daripada chapter 8 weh. Chapter 8 yang kena buat eye stable lagi, yang kena fikir dia concentration ke pressure. Chapter ni tak ada weh. Chapter ni concentration sahaja. That's it. The end of the story. Hang carilah. Hang tukar value, tukar pecahan je. So tak ada siapa patut salah. Okay? Alright. Last question before we finish today. Okay, very quickly. Soalan ni sekarang, masalah dunia dia adalah, if you look at question 5 berbanding dengan soalan atas, dua soalan kat atas, apa masalah question 5? Apa yang kita perlu ada dan soalan tak tanya dan soalan tak bagi? Equation. Thank you Rashida. Equation. The question over here adalah, bila kamu tulis rate differential equation, every time bila kamu tulis rate differential equation, kamu sentiasa kena tengok equation. Balance equation to be exact. Kamu perlu ada balance equation supaya kamu dapat benda ni. Dan kalau kamu tengok question 5, the biggest problem over here, saya tak ada balance equation. Dan soalan A, soalan B, semua soalan tu dia tak tanya pun. Padahal markah pertama adalah balance equation. So your balance equation kat sini. Aziatun, what is your balance equation? C3H8 gas tambah 5O2 gas anak panah 3CO2 gas tambah 4H2O gas. Thank you. Alright. So kat sini semua adalah your balance equation. Soalan dah bagi propane burn in oxygen. Propane burn in oxygen. Give ataupun produce carbon dioxide and water. Carbon dioxide and water. Kerja kamu balancekan sahaja. So jangan risau pasal kamu kena tulis equation. Soalan biasanya kalau nak kamu tulis equation, dia dah memang bagi tahu dah siapa react dengan siapa, hasilkan apa. So kamu kena baca soalan tu betul-betul, kamu ubah je bentuk dia. Okay? And most of the time kalau benda yang kamu tak biasa jumpa, dia akan bagi like this. Benda yang kamu dah biasa jumpa like oxygen, carbon dioxide, water. Hang kalau tak tahu oxygen tu O2 aku nak buat apa lagi? Alright, kena buat TikTok dah tu. Okay, so you need to know lah benda-benda yang basic tu dia takkan bagilah. Okay, benda yang kamu tak biasa jumpa dia akan bagi. So don't worry about equation. Okay, so boleh buat. That is your correct equation. Maka pertama walaupun soalan tak minta. Make sure semua orang ada kat jawapan. Okay, next kita akan fokus kepada apa yang saya ada. Okay, apa yang saya ada if the concentration of propane decrease at the rate of this. So yang saya ada adalah negatif dC3H8 over dt sama dengan 0.25 ms negatif 1. Saya suka soalan ni sebab soalan ni senang. Dia hanya guna perkataan decrease, increase. Alright? Dia guna perkataan yang senang. Bila decrease, negatif. Bila increase, positif. Dia tak guna formation, depletion, deformation, disappearance, yang tu perkataan lagi susah. Dia guna yang senang je. Decrease dengan increase. Okay? So, sangat-sangat tepat. So, yang saya ada adalah negatif dC3H8 over dt. Yang saya nak adalah A. What is the rate of the concentration O2 decreasing? Saya nak D, negative D, O2 dt. This is what I want. Okay.
Done. Soalan ni nampak senang Dia paling teruk sebenarnya pada equation. Bayangkan equation hang salah dari awal. Kamu akan guna everything dalam equation. 1 mol, oksigen 5 mol. So macam biasa, saya dah pernah ajar di awal lagi. Chapter 1 hari tu kita dah cakap equation sangat penting, equation sangat penting. Equation mesti kena balance, mesti kena ada fasa. Sebab kat sini kita akan sekali lagi buktikan equation kamu sangat penting. Sekali lagi kita guna from equation. From equation, negatif D C3H8 over DT sama dengan negatif 1 over 5 D concentration O2 DT. Okay, betul? So kamu masukkan value yang kamu ada, pacik ni 0.25 sama dengan 1/5 saya tak nak negatif DO2 DT. Benda yang saya nak, saya kumpulkan dalam bracket. Yang saya nak adalah negatif DO2 DT. Okay, setakat ni. Safia, jawapan? Tak dengar. Mic tak okay. Sikit? 1.25 ms negatif 1. Thank you. 1.25 ms negatif 1. So A kamu adalah 1.25 ms negatif 1. Saya tak ada masa sebab saya nak bagi kamu rehat sebelum kelas kamu. Dah lambat dah ni. Okay. So your carbon dioxide over here. Rifa. Jawapan? 0.75 ms negatif 1. Thank you. Alright. Water kat sini. Saya Dato'? Saya tak dengar tapi daripada mulut kamu saya dengar 1.0. Betul. 1.0 ms negatif 1. Okay. Sekali lagi semua adalah ms negatif 1 sebab soalan kamu bermula dengan ms negatif 1. Berhati-hati, bukan semua soalan ms negatif 1. Jawapan yang kamu bagi setakat ni betul. Saya harap ni tulis dengan betul sahaja. Sebab yang ni akan dapat markah. Okay. So make sure kamu tulis dengan benda yang kamu ada dan benda yang kamu nak forever. Make sure jawapan akhir kamu ada simbol positif negatif kat depan. Jawapan akhir kamu sentiasa kena ada negatif apa over apa ataupun positif apa over apa. Alright, simbol positif negatif wajib, jawapan akhir kena datang dengan unit. Itu sahaja. Kita ada 2 soalan lagi. Soalan 6 dengan 7 saya akan bincang next week sebelum kita sambung benda ketiga tu. Sikit je, 2 soalan tu dalam setengah jam lah. Kita akan lukis, kita akan guna graph tu. Okay? So cuba buat. Kelas lain saya dah bincang, so boleh tengok video kelas lain. Cuba jawab. Okay, tengok betul tak apa yang kamu kira dengan apa yang kita akan dapat next week. Okay, sikit je 2 tu. Next week kita akan habiskan chapter 9 lah. Memang akan habis lah. Next week lah last kamu. Okay, so lepas ni tak jumpa Miss Wan dah, jangan risau. Okay, so kalau tak ada apa, that's it. Pergi rehat, pergi makan, pergi solat, pergi buatlah apa pun yang patut sebelum kelas maths kamu. Alright, I'm sorry again that I take some of your time today. Alright, thank you class. Thank you. Yeah, thank you. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss.